Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada penonton yang bersama saya pada malam ini. Hari ini saya bersiaran lagi untuk kali kedua dalam minggu ni. Hari Khamis hari itu dah bersiaran. So kali ini atas sebab yang sepatutnya ada orang lain yang bersiaran tapi tidak dapat bersiaran, so saya menggantikanlah beliau. Okay. Kita mulakan malam ini dengan umur kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, puan-puan semua, harapnya semua berada dalam keadaan sihat pada malam ini. Tajuk saya pada malam ini adalah 12 rahsia bisnes dengan Trello. So sebelum saya live ni pun dah ada orang tanya, ada kata, apa benda Trello tu? Orang tak tahu, tak apa. Saya nak berceritalah apa benda Trello tu. Kemudian, kenapa saya memilih tajuk ini pada hari ini adalah kerana saya rasa dalam banyak-banyak sistem yang telah saya gunakan untuk menguruskan kehidupan, meneruskan kelancaran kita dan beraktiviti, tak kisahlah untuk kegunaan harian ataupun untuk kegunaan kerja hakiki kita ataupun untuk bisnes kita, saya rasa ini adalah satu sistem yang baik dan ianya percuma lah. Okay. So nanti kita akan berkenalan dengan Trello. Secara kasarnya Trello ni adalah satu macam mana nak cakap, dia adalah sistem online. Okay. Cuma kalau kita nak kaitkan dengan yang sistem yang secara fizikal, kita boleh kaitkan dengan sticky note yang kuning tu. Sticky note kuning tu yang mana bila kita nak buat sesuatu, okay, kita ambil sticky note tu, kita tulis, kemudian kita boleh cabut dan kita boleh lekatkan di dinding contohnya. Okay, so kita boleh tengok, oh ini task kita, task satu. Kemudian ada task kedua, kita ambil another sticky note warna kuning tu, kita tampal. Kan? So kalau dalam salah satu guru yang ajar tentang cara menulis buku, dia menggunakan sticky note ni untuk dia uruskan segala chapter-chapter di dalam buku beliau. Okay. Dia tulis secara random, tapi dia boleh uruskan kemudian. So dia gunakan secara sticky note lah. Okay. So kita boleh nak menulis buku pun boleh dengan chapter yang ke-12 pun boleh. Nak tulis chapter yang paling awal pun boleh, pertengahan pun boleh. Tapi secara sticky note digunakan, kita tulis mana-mana dulu, kemudian baru kita susun di kemudian hari. Okay? Cara itu sangat berkesan lah untuk mereka yang nak menulis buku tapi mungkin tak ada idea nak permulaan, dia dah terus jump tu mungkin pengakhiran ataupun pertengahan. Okay? So ideanya adalah begitu. So sticky note ni kalau saya boleh kongsikan, okay, dia pun akan kita tengok ni Trello ni, dia adalah digital sticky note yang boleh kita uruskan. Kita boleh tarik ke kanan, tarik ke kiri, boleh delete dan sebagainya. Okay? So hari ni harap tuan-tuan yang bersama saya dan bersabar, okay, sebab saya akan kongsikan 12 rahsia bagaimana kita boleh menggunakan Trello ni untuk kita menguruskan bisnes kita. Seperti saya cakap tadi lah, dia boleh gunakan untuk bisnes, boleh juga digunakan untuk sebarang aktiviti kita, aktiviti keluarga dan sebagainya. Dan yang paling saya suka sekali sebab dia juga ada application atau aplikasi. Kalau dalam Android memang boleh kita install dan kita boleh synchronize antara desktop kita dan juga mobile kita. Okay. Assalamualaikum Azrin, selamat malam. Wow okay, terima kasih. Belum bagi lagi ni. Okay, baru permulaan. Okay.
So, mari kita mulakan. Saya tutup dulu yang ni dan kita share screen yang satu lagi ni. Okay. Alright. Okay, saya kecilkan muka saya supaya dia nampak besar. Okay, kat mana kita nak dapat Trello ni? So, yang pertamanya untuk kita dapat Trello ni, kita kenalah masuk ke trello.com. Trello.com. Okay, type pada browser trello.com. Okay, dan dia akan keluar sebeginilah. Okay, kita tunggu. Ni sebab saya dah register. Kalau tuan-tuan puan-puan belum register, kena register lah. Dan setiap kali bila kita dah log out, okay, bila kita nak masuk balik, dia akan tanya kita untuk confirmation. Sorry, itu bukan Trello. Dia boleh masuk terus ke sini dan kita boleh uruskan. Okay, so ini adalah interface Trello. Okay, so tips saya yang pertama adalah kita boleh menggunakan template, okay, untuk kita start kita punya pengurusan bisnes dengan Trello. Okay, so kejap lagi saya akan tunjuk kat mana yang dikatakan sticky note tu. Tapi tip yang pertama, saya nak skrin ni saya nak boleh conteng sikit. Saya cari kejap ya. Skrin. Right. So saya dah boleh conteng sikit. So sekarang ni kita pergi kepada bahagian ni template. Right. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ikut saya pun boleh. So siapa yang nak ikut boleh start register dan boleh terus gunakan dan ikut saya. Okay. Assalamualaikum, selamat malam kepada Normalis juga. Terima kasih kerana bersama saya pada malam ini. Okay. Okay, kita teruskan ya. So, dia boleh buat board ataupun template. Okay, so yang tips saya yang pertama adalah kita gunakan template. Okay, so kita boleh gunakan template untuk kita mulakan penggunaan Trello kita. Dan kalau kita tengok, memang Trello ni digunakan untuk pelbagai kegunaan lah. Bukan saja untuk bisnes, okay, untuk design, education, engineering dan sebagainya. So hari ini saya nak pilih untuk template yang dia panggil team management. Mana team management? Okay, ada satu template team management. So kita klik kat team management. Alright. Dan kita boleh tengok ini adalah template. Ambil satu. Mana yang tadi? Meeting agenda bukan. Offsite planning bukan. Kita ambil yang staff scheduling . Okay, ada satu kat sini. Nama dia staff scheduling. Okay. Kita gunakan yang staff scheduling ni untuk kita mulakan kita punya Trello. Okay, start staff scheduling. Okay. Okay, so dia akan tunjukkan kita bahawa ini adalah template yang kita akan lihat lah. Okay, so kalau untuk staff scheduling ni, kita akan lihat siapa yang bekerja untuk hari. Oh, saya rasa bukan ni yang saya nak tadi . Tapi beginilah yang kita akan nampak lah. Dia boleh gunakan benda ni untuk staff scheduling. Kalau saya balik kepada team management tadi, saya nak pilih bukan staff scheduling. Team Organisation Central. Okay, so pilih Team Organisation Central. Ini contoh template yang digunakan untuk menguruskan pasukan lah. So kita akan nampak dia kata kat sini dia akan ada team, resources, FAQ dan sebagainya. Okay, so dia akan nampak beginilah. Okay, ini adalah team yang ada kan. Kemudian kita ada resources. Kemudian ada FAQ, team schedule this week dan sebagainya. So kalau untuk mudah, apa yang boleh saya cakap, tip saya yang pertama adalah use this template je lah. So bila kita use this template, kita akan terus dapat kepada benda board yang kita nak tu. Okay? Tapi saya tak nak terus ke situ.
Hari ni saya nak ajar step by step macam mana saya sendiri uruskan Trello tu. Okay, so tips saya yang kedua, pergi terus ke board. Okay, kita terus klik kepada board yang ada atas ni. Okay, dan kita boleh tengok kat sini dia ada tulis team kat bawah ni lah, menu ni dan sebagainya. So apa yang saya nak buat adalah saya nak create new board. Okay, saya pilih dekat sini, saya dah ada banyak lah board saya. So personal board So kita create a new board. Untuk ni kita nak namakan dia utama. Maksudnya main lah, main board kita. Kemudian kat situ kita akan nampak dia boleh pilih theme apa yang kita nak pilih. So untuk yang pertamanya saya pilih no theme. Kemudian level apa yang kita nak, kita pilih dia sebagai private. Okay. So ini kita nak. Kemudian kita pilih warna. Saya rasa hari ni saya minat pink. So saya pilih warna pink hari ni. Okay. So kita create board. Okay. So kita klik dan create board. Okay. So ini adalah board saya yang pertama. Okay. So tak ada apa lagi . So board utama ni yang saya nak adalah kita nak star dia dulu. Nampak tak ada star kat atas ni? So apa yang saya nak buat, saya nak star ni dulu. Okay. Dan juga saya nak tulis kat sini kerja ataupun bisnes saya lah. Bisnes saya. Okay. Okay. So saya nak macam tu saja. Tak payah buat banyak-banyak untuk board yang pertama. So kita balik kepada senarai board tadi. Kalau kita pergi, kita akan nampak, okay, kita ada satu star board utama. So dalam tips saya adalah supaya kita ada satu board utama ni, okay, supaya ia memudahkan kita. Okay. Kemudian kita akan bina satu lagi board. Okay. Kita kata kat personal board ni juga. Okay, create a new board. Tapi kali ni kita nak apa dikatakan, kita nak board yang lebih spesifik kepada Mayun contoh . Okay. So kita kata pengurusan Mayun. Mayun ni adalah syarikat pengedaran daging salai. Okay. So kita tulis nama kita adalah pengurusan Mayun. Team ni kalau boleh kita nak ada satu team. Okay. So tips saya yang kedua tadi, sebelum kita create new board tadi, kita create new team. Okay. Ada bawah ni, bawah board template home ni, kita ada satu button tambah kat sini. So kita klik ni untuk kita create new team. Okay. So kita namakan dia Mayun. Okay. Ataupun nama syarikat tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay. Choose type, kita kata ia adalah for small business. Okay. And team organization tier, ini boleh kemudian lah. Our team organize everything here. Okay. So kita continue ni. Okay. Invite your team, kemudian lah. So tuan-tuan atau perempuan boleh invite team tuan-tuan atau perempuan kemudian melalui email. Okay. So I'll do this later, saya cakap. Okay. So sekarang ni kita dah ada Mayun team. Okay. Dan ianya adalah private. Okay. Balik kepada board kita tadi. Okay. So sekarang ni tips saya yang masih lagi bina board tadi. Okay. So kita nak buat another board. So kita pergi ke board tadi. Kita tambah sekarang ni kita ada, sepatutnya ada team Mayun. So kalau kita scroll ke bawah, sepatutnya ada board yang dinamakan Mayun. Sekejap, mana ya? This one is personal board. Dia tak nampak. Saya besarkan sikit. Baru dia nampak. So kita akan patutnya ada satu board. Kita akan nampak ni lah. So kita ada satu team yang dinamakan Mayun. Okay. So kita nak create board bawah Mayun ni. Okay. Create a new board.
kita tulis pengurusan Mayun. Okay. So tim kita adalah Mayun. Okay. Tim dia punya level untuk access tu dia akan automatically kata team lah. Right. So kemudian kita pilih, mungkin saya nak pilih warna hijau sebagai board saya. So saya create, tekan create board. Okay. So sekarang ni ini adalah tim pengurusan Mayun. Okay. So tip yang seterusnya iaitu tip yang keempat adalah membina list. Okay, nampak tak sekarang ni? Kita ada list. Okay. So apa yang boleh kita buat sekarang adalah, contoh sekarang ni kita nak ada kita punya to-do list, kita ada work in progress dan ataupun pending. Okay. Dan mungkin mula-mula sekali mungkin informasi tentang Mayun. Okay, so mungkin board kita ataupun list kita yang pertama adalah Mayun punya info terkini Mayun. Okay. So kita letak satu, kemudian seterusnya mungkin kita nak to do. Okay. So ni to do list kita. Kemudian seterusnya kita nak mungkin another list dipanggil pending. Okay. Kemudian kita nak work in progress. WIP lah. Okay. Dan seterusnya kita nak done. Okay. So ini adalah contoh list yang kita boleh ada. Okay. So seterusnya tip yang ke-5 adalah untuk membina card. Okay, so mungkin card selepas kita dah create list tadi, dia akan ada card bawah ni. So kita akan create a card. Okay, add a card. Okay, kita nak kata bahawa website Mayun. Okay, kita letak dan klik situ. Website Mayun. Okay, detail dia kita masuk kat sini. http://mayun.info atau mayun.com. Saya pun tak ingat apa dia punya tu. Okay, so kita boleh save kat situ. Alright. Kemudian, ini boleh tambah lagi lah. So hari ni kita mungkin, okay, to do list kita sebagai contoh hari ni mungkin kita nak kata apa yang kita tak buat lagi. Okay, kita nak buat esok iklan untuk hari ada mesej komen-komen. Boleh komen. Oh, Adi ni. Assalamualaikum Adi ni. Terima kasih kerana menyertai saya pada malam ni. Kawan lama saya ni. Kawan sekolah rendah. Kami sama-sama sekolah di Jalan Geni 2. Okay. So sekarang ni contoh ya. Kita apa benda yang kita tak buat untuk tak buat lagi lah. So mungkin contoh kita nak buat iklan Ahad. Iklan Ahad tak buat lagi ni. Kemudian iklan Isnin. Iklan Selasa. Okay. Kemudian just untuk nampak konsisten, mungkin kita kata yang done ni adalah iklan hari Sabtu. Dah siap. Iklan hari Jumaat pun dah siap. Okay. Ataupun mungkin kita kata iklan Ahad ni dah siap. Okay. Tapi kita tak confirm lagi. So salah satu yang boleh kita nampak, okay, kat sini kita boleh nampak macam mana nak menggunakan stiker tu. Nampak tak? Saya boleh klik dan saya boleh tarik. Katalah benda ni saya dah iklan tu dah apa ni dah. Saya dah buat dah iklan tu. Tapi pending. Okay, mungkin pending sebab tak tengok, bos tak approve lagi. Okay. Kemudian mungkin bos dah approve, cuma tak masuk lagi ke media sosial kita. So benda tu work in progress. So saya transfer ke work in progress, ataupun mungkin saya kata dah benda tu dah selesai pun. Okay, saya kembali minta maaf kepada mereka yang menunggu tadi. Seperti yang saya katakan tadi, PC saya tadi bermasalah dan kemudian saya terpaksa shutdown dan kini kita kembali bersamalah.
So terima kasih lagi lah kepada mereka yang masih lagi bersama saya. Okay. So sekarang ni PC tengah boot up, tengah buka Trello, dan kita akan teruskan perkongsian kita pada malam ini. Okay. Share my screen. Trello tengah login. Tapi masih slow. Continue. Continue with Google. So mudah kita pakai Google account je lah. Kalau kita dah login kat browser kita Google account, so kita just gunakan Google account kita untuk login kepada Trello jugalah. So itu salah satu benda yang boleh kita buat lah. Kemudian masalah pula malam ni. Biasa okey je. PC ni pun sepatutnya okey je, tak ada masalah. Tapi tak apalah, itu mungkin cabaran ataupun dugaan untuk malam ni. So kita bersabar dan kita akan teruskan setelah sistem saya okey. Saya panjangkan sikit. Masih lagi menunggu. Untuk yang nak tahu, sebenarnya saya dah guna dah terbanyak kerja, so terpaksa tinggalkan jugalah Trello ni. Bagaimanapun saya rasa Trello ni baguslah untuk dikongsikan dan juga boleh digunakan untuk bisnes. Saya nak login masih belum boleh dapat. Okay, dah boleh login semula. Ada soalan ke? Gambar blur tadi gelap gulita memanglah. Okay, sekarang dah kembali tapi nampak masih juga slow. Saya tak pasti kenapa komputer saya jadi ni. Mungkin sampai masa juga kot nak bertukar. Kalau tips tadi yang kita dah sampai tips yang ke-5. So ada lagi 7 lagi tips yang saya nak berkongsi. Saya masih lagi belum dapat akses. Okay, tips saya tadi adalah pertama kita gunakan template lah. Kemudian kita mula dengan bot utama. Okay, tak sempat lagi nak tunjuk macam mana bot utama tu boleh akses kepada bot yang lain. Masih lagi belum sempat saya tunjuk. Kemudian kita dah bina team, dah bina list, okay, dan juga bina card. Untuk members pun kita dah tengok tadi, sudah 6 lah sebenarnya. Okay, masih lagi slow lah PC. Saya pun tak pasti kenapa malam ni jadi macam ni. Saya rasa dia bukan network ni. Ni memang PC saya. Tolonglah doakan supaya boleh diteruskan. Sampai sekarang tak boleh buka-buka lagi ni. Pelik betul. Pagi tadi kami pun ada buat live. Juga ada masalah untuk untuk Facebook lah. Ada live Facebook pagi tadi. Facebook pun masalah tadi tersekat-sekat. Malam ni pula saya bermasalah dengan Trello saya ni. So masih lagi menunggu lah. Tak boleh akses ni. Okay lah. Nampaknya macam agak slow. Okay lah. Mungkin saya boleh senaraikan lah apa benda tips saya. Secara kasarnya, yang pertama adalah kita gunakan template untuk kita, ni adalah senarai saya tapi tak boleh nak menunjuk sangat. Okay, so senarai saya
So kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak lah senarai saya. Okay, so saya baca. Yang pertamanya gunakan template, kemudian kita gunakan board utama tu sebenarnya untuk kita mudahkan pengurusan kita. Kemudian kita boleh point kepada board-board kita yang lain dalam kerja kita. Kemudian kita boleh bina team supaya kawan-kawan kita ataupun rakan sekerja kita boleh masuk. Kemudian gunakan list tadi, kita boleh buat senarai contoh kerja tadi yang belum dibuat, kerja yang sedang pending ataupun kerja yang sudah selesai. Okay, so benda tu boleh kita tarik lah, macam stiker lah. Kalau stiker tu dah habis, so boleh kita buang. Okay, so kita boleh buat senarai tu. Seterusnya kita boleh menggunakan kad dalam list tu. Okay. Dia ada macam-macam lagi function. Saya tak sempat nak tunjuk pada malam ni. Kalau diberi kemudahan di lain masa, insyaAllah saya akan tunjuk semula. So seterusnya kita boleh buat label atau cover, boleh buat due date, checklist, attachment, watch dan share. Okay, so sekarang ni nampaknya dia dah kembali. Okay, so mungkin saya boleh teruskan. Okay, so yang seterusnya tadi kita pada board Mayun tadi, kita ada buat board pengurusan. Okay, mana dia board tadi? Okay, board pengurusan. Okay, pengurusan Mayun tadi. Okay, so tadi kita dah buat beberapa kad yang boleh kita gunakan untuk kita uruskan kerja kita. Nampaknya memang PC ni tidak mau respon dengan saya pada malam ni lah. Tadi macam dah okey, ni tak boleh balik. Okay, so dah buat tadi to-do list, pending dan sebagainya. Okay, okay, dia dah kembali. Cuma masih lagi slow. Saya pun tak pasti kenapa dia slow pula pada malam ni. Okay. Tak boleh gerak. Okay, dah boleh gerak. Okay. Macam ni yang kita mahu. Okay, so kita boleh buat iklan dan kita boleh buat lah. Contohnya iklan Ahad dah siap. So kita boleh hantar dia kepada Dan. Okay, nampak tak benda tu? Satu lagi benda yang boleh kita lihat adalah sebenarnya pada list kita ni pun kita boleh gerakkan. Okay, kalau katalah kita nak info ni sebelah belakang. So kita boleh tarik je untuk dia pergi ke belakang. Okay, dan terus pergi ke belakang terus pun boleh. So kita boleh gerak. Okay, so benda ni kita boleh susun lah ikut seperti yang mana kita rasa kesesuaian kita. Okay. Okay, kad tu boleh, list pun boleh. Okay. So seterusnya tip yang ketujuh, okay, adalah untuk label dan cover. So contoh untuk iklan, okay, kita mungkin boleh klasifikasikan lah iklan ni dengan satu warna. Okay, kalau kita klik kepada contoh iklan Isnin ni, tak boleh pula. Okay. So kita boleh tulislah detail. Contohnya untuk iklan kita hari Isnin, kita katalah kita dah ada sedikit idea. So kita boleh type lah sedikit idea kita di sini kat description ni. Jom beli daging salai mudah dan enak. Okay. Kita boleh buat iklan kita sini dan boleh kita edit lah. Boleh save dan kita boleh edit iklan kita ni.
Okay. Dan sebelah kanan ni kita akan nampak dia ada beberapa menu yang tambahan. Contohnya kita ada members, label, checklist, due date, attachment. So apa yang boleh kita buat adalah contohnya untuk label tadi, untuk iklan mungkin kita boleh labelkan dalam satu warna, kita boleh edit. So hijau ni mungkin kita labelkan untuk iklan. Okay, so kita save benda ni. Okay, kemudian kalau kita tutup ni, kita akan nampak dalam iklan kita sekarang ni, sepatutnya hari Isnin ni kita ada nampak warna hijau. Dia tak respon lagi. Kita dah select tadi warna hijau. Iklan Isnin sepatutnya dia ada label warna hijau. Kita dah labelkan warna hijau. Tolong labelkan warna hijau. Kita tak klik tadi. Okay. So sekarang ni dah dilabelkan hijau. So kita boleh buat juga untuk semua kategori yang sama. So iklan Selasa pun kita nak hijaukan. Okay, kita labelkan hijau. Okay. Contohnya untuk pending ni kita tambah satu kad dan kita namakan agent lah kot. Okay, kita namakan agent Bangi. Dan kita nak labelkan dia warna kuning. So agent Bangi, agent Manjung. Okay. So kita boleh letak warna atau kita boleh labelkan warna kuning. Tolonglah bagi saya buat warna kuning. Aduh. Malam ni pula tak boleh. Okay, saya nak labelkan dia warna kuning. Sila label. Okay, so kita kata untuk kuning ni adalah untuk agent. Okay, kalau ada benda yang berkaitan dengan agent, so kita nak warna kuning. So tuan-tuan dan puan-puan bolehlah gunakan warna-warna lain untuk labelkan kategori. Okay. Alah, lupa pula tadi. So, agent. Okay, so bila kita buat macam ni, kat luar kita punya list tu, kita akan nampak dia ada warna hijau, ada warna kuning. So kalau katalah to-do list kita adalah untuk contact agent Bangi, so kita letakkan kat sini, kita akan nampak lah ada warna kuning, ada warna hijau dan sebagainya. Okay, so itu adalah tips seterusnya lah bila kita gunakan label. Kemudian dalam juga kad ni, dalam kad ni lah powerful ni sebenarnya ada macam-macam boleh kita buat. Salah satunya adalah kita boleh buat checklist. Okay, so tips yang seterusnya adalah kita boleh buat checklist. Okay, boleh klik. Okay, katalah checklist kita adalah untuk ejen Bangi, borang. Okay, so borang dia akan nampak di sebelah bawah daripada description ni. Ada checklist. Okay, apa kita nak? Borang daftar. Okay, borang daftar dia tak isi lagi. Kita add. Okay, mungkin dia tak bagi salinan IC. So kita add lagi. Dia pun tak bagi lagi dia punya salinan ROS. Pendaftaran ROS. Okay, so kita add juga lagi. Okay, so kita boleh tambah list ni. Dan kalau dia dah buat, nampak tak? Sekarang ni kalau dia belum bagi kita 0% lah. Bila dia daftar, kita boleh klik, dia akan jadi 33%. Dah berjaya sehingga 67%. Okay, dah hantar semua. Okay, so checklist ni pun sangat bergunalah untuk kita bantu dalam menguruskan kehidupan kita. Okay, dalam bisnes kita. Juga seterusnya tip yang saya tak kira dah apa-apa. Due date ni, okay, contohnya
kita nak bagi ataupun mereka ni kena bagi kita sebelum tarikh yang kita telah tetapkan lah. Okay, contohnya mereka kena bagi sebelum esok 31 ni. Masa dia, kita nak dia hantar kita sebelum pukul 12 tengah hari. 12 PM. Boleh tak? Boleh. 12 PM. Okay, kita save. So, kita sudah ada deadline. Kalau due date dia, okay, dia tak siap-siap lagi. So, kita, kalau dah siap, kita klik lah. Dah due, complete. Okay, dan sebagainya. Tip yang seterusnya adalah juga kat sini. Dia boleh add members ni. Okay. So, members adalah contoh untuk member kita lah. Email members. So, kita masuk kat email members. Dan kita akan nampak semua orang yang boleh berkolaborasi dan boleh tengok untuk bot kita ni. Okay. Tip yang seterusnya adalah attachment. Okay. Yang bestnya kat sini sebab kita boleh add attachment, kita boleh listkan senarai website dan sebagainya. So kita boleh ambil daripada komputer, Trello, Drive dan sebagainya. Contoh kalau kita ambil daripada komputer, gambar saya tadi, mana ya, daging salai Cik Yah. Kan saya rasa saya letak, betul lah, dalam daging salai Cik Yah ni ada satu gambar tadi, ataupun saya ambil gambar ni lah, lemak berapi ni. Okay, so dia boleh terus letak attachment. Okay, dan juga selain daripada attachment, dia boleh juga make it as a cover lah. Okay, so kat atas ni dia akan, yang ini sebab yang gambar yang pertama terus dia jadi cover. Okay, bila kita tutup ni, so dalam ni kita dah nampak, oh ejen Bangi, dia punya gambar ni. Okay, contoh kalau kita ada gambar ejen Bangi, kita boleh terus letak gambar ejen Bangi kat sini. Okay. Dan iklan Isnin mungkin gambar berlainan, copywriting berlainan, iklan Selasa gambar berlainan dan copywriting berlainan. Okay. So itu tips yang seterusnya menggunakan Trello ni adalah menggunakan attachment dan juga dia punya header tu tadilah. Okay. Dan kalau kita scroll lagi bawah, tip yang ke-11 ni dan nak habis dah pun, adalah kita boleh watch. Maksudnya kalau kita create bot ni tapi kita tak nak, bukan kita yang menguruskannya, okay? Kita nak jadi orang yang tengok supaya pelaksanaan ni berlaku dengan jayanya, so kita boleh watch. So dia akan, kalau ada sebarang perubahan, dia akan email kepada kita. Okay? Dan akhir sekali adalah share. Okay? So kita boleh dapat link kepada bot kita ni. Okay? Contoh kat sini, https trello.com c bla bla bla. Kita boleh copy ni dan sebenarnya kita boleh paste kat browser kita. Okay? So bila kita press, dia akan terus pergi ke bot yang ataupun kepada list atau lebih spesifik kepada kad yang tersebut lah. So ia memudahkan untuk kalau kita katalah, okay, so refer to this bot. Okay, so kita terus bagi link ni. Okay, so ia sangat-sangat bagus. Okay. Dan mungkin kalau nak lebih nampak sebenarnya, saya nak share tapi saya takut PC saya jadi lagi macam tadi. Sebenarnya kalau kita tukar, okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ke atas ni ada team visible tadi. Kalau kita tengok list ni, kita boleh tadi private, team atau public. Okay, kalau private ni maksudnya memang hanya kita seorang je lah kita nampak. Kalau team ni hanya orang-orang yang tertentu saja yang kita telah assign untuk boleh nampak, okay, dapat akses. Dia ada satu lagi organisation tapi this one kena bayar lah. Dan public, okay. So public ni boleh kita gunakan kalau kita nak share kepada orang luar. Okay, saya akan tunjuk ada satu bot saya buat yang saya publickan. Dan bot tu sebenarnya boleh digunakan untuk kita share dengan orang lain. Okay. So, saya nak kembali kepada bot utama tadi. Okay, balik kepada bot. Ada satu tadi. Saya nak share produk. Okay. So, ni produk MyUni. Okay. So, kalau kita buat public. Okay. Produk MyUni tengah loading lagi. So, kalau bot. Okay, ni bot ni.
Kalau tuan-tuan puan-puan boleh akses sekarang ni, kalau boleh nampak link ni dan boleh copy link ni, sebenarnya tuan-tuan puan-puan pun boleh buka kat browser tuan-tuan dan puan-puan. So contohnya lah, kalau katalah kita ada semua produk kita nak senaraikan, okay, kita boleh senaraikan di sini dan secara publicly orang semua akan nampak. Okay? Senarai ejen kita, okay, kita boleh senaraikan kat sini, senarai promosi. So katalah tiba-tiba ada orang nak beli dan kita nak share benda ni terus, okay, so kita just copy link kita kat atas ni dan kita boleh bagi pada new customer kita ataupun potential customer kita. Kalau nak tahu produk, senarai ejen dan senarai promosi, boleh akses kepada link ni. Dia orang tak boleh buat apa-apa lah, dia tak boleh edit, dia hanya boleh tengok. Okay, tapi the thing is that benda ni pun powerful lah sebab kita tak payah buat website lah, so boleh tunjuk je terus. Okay, dia tak cantik lah, tapi dia boleh digunakan lah untuk memudahkan kita. Okay, dan akhir sekali saya nak kembali kepada bot tadi. Kenapa tadi saya kata kalau boleh kat atas ni kita hanya ada satu saja bot yang kita start, kerana kita hanya ada seorang lah kan, kita ada seorang, tapi mungkin kita ada kerja yang banyak. Contohnya macam saya ni, ini saya dah buat lah personal bot saya, bot saya, kemudian ada company-company yang berlainan ataupun bisnes yang berlainan. Tapi macam mana kita nak uruskan, kalau kita sendiri serabut, macam mana kita nak uruskan orang-orang bawahan kita. So apa yang saya cadang tadi adalah kita ada satu je store bot kat atas ni, okay. Yang lain kita tak start yang ini kita start kat sini. Okay. So contoh lah, kita boleh senaraikan bisnes kita, okay. So bisnes saya mungkin yang pertama adalah kita kata catering. Okay. Kemudian kita kata Mayun tadi. Kemudian kita kata ada properties. So tadi Mayun tadi kan kita ada bot kita sendiri kan. Tapi kalau kita tengok tadi pun serabut. So apa yang boleh kita buat, kita add kat sini, add a card, okay. Kita kata bot Mayun. Okay, so kita enter dulu, kemudian kita klik balik kat situ. So kat sini nampak dah tadi ada attachment kan. So kita guna attachment ni. Okay. Kita ambil Trello. Okay, bila kita ambil Trello, dia akan list kan. Kita nak ambil card ke bot ke apa. So kita kata kita nak yang bot ni kan, pengurusan Mayun. Okay, pun masuk sini. Okay, done. Ataupun ini kita panggil pengurusan Mayun. Pengurusan Mayun. Okay, so kita klik here. Okay, dah ada satu. Salah pula. Pengurusan Mayun ni patutnya bawah Mayun lah. Bisnes Mayun. Kemudian add another card. Kita kata ini produk Mayun. Enter dulu. Kemudian kita klik balik kat situ. Dan kita boleh nampak benda ni. Dan sekali lagi kita buat attachment. Pergi kepada Trello. Dan kita pilih tadi bot tadi, produk Mayun. Okay. So kat sini kita boleh buat lah. Maksudnya tambah lah kalau bisnes kita catering tadi, kita juga pergi ke bot catering. Mungkin dalam bisnes catering ni ada macam-macam bot. So kita senaraikan bot ni. Okay. So sekarang ni katalah bila hari the next day lah, esok hari saya nak mulakan kerja. Apa yang saya nak buat so apa yang saya mula-mula biasa buat adalah saya pergi ke utama ni sebab this is our star bot. Okay, mungkin kat sini saya tukarlah. Saya kata to do list. To do list Okay, yang ini kita boleh kata apa kita nak buat hari ni. Kena buat tengok Mayun. Okay. Kena tengok catering. Okay. Mungkin another list tadi kita kata done for today lah. Done for today. Tarik ni ke sebelah depan sikit, sebelah yang ni.
Okay, so katalah saya dah buat, okay, hari ni tadi catering dah buat, saya so done for today. Okay, dah lah finish lah. Tinggal mayun je, ataupun mungkin esok harinya kita kata, oh dah kena tengok balik juga hari ni, so kita masuk balik to do list for hari ni dan sebagainya, so kita boleh move this one right or left. Kemudian okay, untuk mayun ni apa yang kita tak buat. Okay, so mungkin saya kata hari ni saya nak uruskan mayun, so saya klik sini. Dan dia boleh pergi kepada board mayun tu. Okay, so pergi board. So sekarang ni saya boleh uruskan mayun. So saya buat bla 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 bla. Okay, habis saya pergi kepada main kit saya tadi. So saya cakap pergi ke utama. Dan kita kata, okay dah. Kita dah tengok mayun. So done for today. Alright. So tarik. Done for today. Okay. So last kali adalah done for today's session. Okay, my to-do list now. Okay, tadi saya kena buat session hari ni. So, sekarang ni saya dah habis. Alright. Okay, so itu adalah perkongsian saya pada malam ini. Harap tuan-tuan puan-puan dapat sesuatu lah pada malam ni. Ada respon daripada Ina Riza kata best tarik. Memang seronok buat benda ni. Tapi dia juga membantu kita dalam menguruskan kehidupan kita seharian. So, boleh klik ke kalau buat link? Ya, boleh klik. Okay. So, takat tu saja perkongsian saya pada malam ini. Jika ada sebarang soalan, saya bagi beberapa minit untuk saya jawab soalan. Jika ada. Kalau tak ada, kita boleh berhenti sesi kita. Macam mana? Mungkin ramai yang telah keluar sebab tadi dah off tiba-tiba kan, masalah teknikal. Tak ada ya? Tak ada. Kalau tak ada tak apa. Jika ada, boleh terus berkongsi di page Mayun dan jika ada sebarang persoalan, kita akan cuba jawab lah. Okay. So, mungkin saya recap untuk hari ini. Okay, so hari ini, apa yang telah kita pelajari ataupun apa yang telah saya kongsikan adalah 12 rahsia urus bisnes dengan Trello. Tip saya yang pertama adalah kita gunakan template kalau untuk orang yang nak mudah. Okay. Kemudian tip saya yang kedua adalah kita gunakan main board yang mana kita boleh manage board kita yang lain untuk bisnes kita yang lain, untuk aktiviti kita yang lain. Ina Riza tanya ada limit ke? Takat ni saya dah guna tak ada limit. Okay. Kemudian tip saya yang ketiga, kita boleh bina team. Maksudnya kalau Mayun ada team, kita boleh add team. Dan kita boleh juga kalau Mayun ada team pengurusan dan team agent, so kita boleh differentiate lah. Okay. Yang keempat, kita gunakan list supaya kita boleh klasifikasikan apa benda yang kita nak uruskan. Keenam, kita gunakan kelima kita gunakan card. Dalam list tu ada card, so kita boleh tambah-tambah card. Yang ketujuh, kita gunakan yang keenam, kita gunakan members. Okay. Yang ketujuh, label dan cover untuk kita nampak lebih senang dalam board kita tu. Yang ke-8, kita ada due date yang boleh kita gunakan untuk kita pastikan benda-benda itu semua berjalan seperti yang telah dirancang. Kita ada juga checklist. Yang ke-9, yang ke-10, attachment. Okay, attachment tu boleh jadi file, link ataupun Trello tu sendiri. Yang ke-11 adalah kita boleh tengok watch, okay? Boleh tengok board yang mana aktiviti mungkin bos nak pantau dia punya orang bawahan, okay? So dia boleh watch. Dan akhir sekali share yang mana kita boleh gunakan dia untuk sebagai private, team atau public. Okay? So harap dengan perkongsian saya sedikit ini dapat membantu menguruskan dan menjadikan pekerjaan tuan-tuan dan puan-puan lebih efisien. Okay? Untuk kali ini saya mohon maaf. Last, kalau terpadam boleh dapat balik. Terpadam macam mana tu?
Kalau terpadam dah tak boleh dapat balik lah. Sebab dah delete, dia boleh archive, tapi archive tu boleh, kemudian tu boleh dapat balik. Tapi kalau delete, memang rasanya tak boleh lah. Sebab itu kita tak buang. Kita move to done. Kita buat benda macam itulah. Saya pun dah batuk. So saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As inna insana fi husn illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi.